Buletin Didik 17 Oktober bersama saya Fazilah Niharun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengoperasian institusi pendidikan bagi Melaka, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya mengikut ketetapan fasa 4 PPN akan bermula 1 November depan. Operasi berdasarkan ketetapan fasa 3 PPN bagi Kedah dan Kelantan pula bermula pada 31 Oktober, manakala Pulau Pinang, Perak dan Sabah mulai 1 November. Kementerian Pendidikan menerusi kenyataan hari ini memaklumkan perubahan ketetapan pengoperasian adalah selaras peralihan fasa PPN ke atas negeri yang terlibat berkuat kuasa esok. Negeri yang beralih ke fasa 4 PPN membabitkan kemasukan murid tahun 1, 2 dan 3 serta pelajar tingkatan 3 dan 4 pada 1 November. Sementara kehadiran murid tahun 4, 5 dan 6 serta kelas peralihan tingkatan 1 dan 2 pada 8 November. Menurut KPM, negeri fasa 3 PPN akan membabitkan kehadiran murid prasekolah, murid berkeperluan khas MBK di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational dan Program Pendidikan Khas Integrasi. Kehadiran turut membabitkan pelajar termasuk tingkatan 6 semester 2, pra-universiti, Sekolah Sukan Malaysia dan kelas perpiksaan awam di sekolah asrama sepenuhnya, sekolah harian serta sekolah swasta. Di Langkawi, setelah 5 bulan menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, sesi persekolahan bagi tahap 1 bermula hari ini. Teruja dan gembira, itulah antara reaksi yang dapat dilihat di wajah murid Sekolah Kebangsaan Selat Baganio. Laporannya bersama wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad. Pengoperasian sekolah di Langkawi adalah mengikut ketetapan Negeri Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Ini kerana pulau berkenaan merupakan kawasan gelembung pelancongan dan berada dalam fasa berkenaan walaupun negeri Kedah masih fasa 2 PPN. Tinjauan di SK Selat Baganyor mendapati murid semakin terbiasa dengan ketetapan prosedur operasi standard SOP sedia ada seperti pemakaian pelitup muka dan pemeriksaan suhu. Rata-ratanya melahirkan rasa teruja kerana dapat kembali bertemu rakan sekelas serta guru secara bersemuka. Saya seronok pergi sekolah. Saya nak jumpa kawan-kawan dan cikgu. Sebelum ni saya belajar di rumah, belajar PDPR. Sekarang saya belajar dengan cikgu. Saya bangun pukul 7. Ibu saya kerja. Saya seronok datang sekolah. Datang dengan ibu. Pukul berapa lagi adik bangun sekolah ni? Pukul 7. Naik motor? Ibu bapa sudah mula menarik nafas lega apabila sesi persekolahan tahap 1 khususnya di Langkawi bermula hari ini. Namun di sebalik kelegaan, kegembiraan dan keterujaan itu, murid-murid perlulah sentiasa mematuhi SOP termasuk memakai pelitup muka kalau boleh berganda dan menjaga jarak fizikal sepanjang keberadaan di sekolah. Laporan Miza Syafiza, Muhammad Fuad. Seterusnya, pengoperasian sekolah yang baru dibuka di Melaka tidak akan terjejas sekalipun pilihan raya negeri PRN Melaka diadakan. Sebaliknya, ujar Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, pihaknya sedia bekerjasama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam menyediakan kemudahan yang diperlukan. Whatever keputusan sekiranya diperlukan, kita boleh berbincang dan kita boleh permudahkan apa sahaja yang diperlukan dalam konteks tersebut. Ya. Walaupun sekolah baru buka, kita ada pendekatan yang kita boleh gunakan yang sesuai. Beliau ditemui selepas melawat Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Haji Abdul Malik di Cheng, Melaka siang tadi. Tambah Datuk Dr. Razi, kementeriannya mempunyai kaedah tertentu bagi memastikan proses PRN berjalan lancar jika sekolah digunakan. Terdahulu semalam, Datuk Dr. Razi Jidin menamatkan sesi libat urus SLU bersama pengetua dan guru besar sekolah di Melaka. Menerusi perkongsian di Facebook, beliau berkata SLU pengoperasian itu melibatkan 5 sesi iaitu bersama guru sekolah rendah dan menengah, PIBG sekolah rendah, PIBG sekolah menengah sebelum diakhiri dengan sesi bersama pengetua dan guru besar. Jelasnya, pelbagai pandangan, input dan saranan telah diterima dan dibincangkan, terutamanya yang menyentuh mengenai pengoperasian sekolah serta perkara berkaitan aspek keselamatan murid dan warga sekolah dalam melaksanakan PDP secara bersemuka.
Tambahnya, Melaka kini berada dalam fasa 3 PPN dan akan beralih ke fasa 4 bermula esok. Bagaimanapun, pengoperasian sekolah di negeri ini masih mengikut ketetapan negeri di bawah fasa 3 PPN. Kata Datuk Dr. Razi lagi, setiap pandangan akan diteliti sebaiknya demi melancarkan pengoperasian semula sekolah serta memperkasakan bidang pendidikan negara. Guru yang belum mendapatkan vaksin perlu memikul tanggungjawab dan segera mendapatkan suntikan perlindungan itu bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 di sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, arahan kerajaan kepada guru dan rakyat yang layak mendapatkan vaksin juga adalah selari dengan prinsip ajaran Islam, iaitu sebagai langkah menjaga kepentingan awam. Kita menekankan supaya warga pendidik perlu mendapat vaksin kerana mereka akan bersemuka dengan pelajar-pelajar di sekolah. Mereka akan memberikan kesan, boleh memberikan kesan buruk bukan saja kepada pelajar-pelajar yang belum mendapat vaksin kalau kurang daripada umur 18 tahun. Kalau pelajar sekolah rendah, mereka belum mendapat vaksin. Kalau guru sekolah rendah tersebut tidak mendapat vaksin, ianya akan membahayakan pelajar-pelajar sekolah rendah tersebut dan juga membahayakan kepada rakan-rakan guru yang lain. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan peranti komputer kepada pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bera Bandar 32. Dalam ucapannya, Perdana Menteri juga berkata virus COVID-19 akan terus wujud di dunia, justru mendapatkan vaksin adalah sebahagian usaha mengelak jangkitan wabak itu. Walaupun penerima vaksin lengkap bukan tiket bebas jangkitan, tetapi kajian mendapati risiko jangkitan dalam kalangan penerima imunisasi COVID-19 amat rendah. Tambahnya, arahan Kementerian Pendidikan untuk setiap guru mendapatkan vaksin adalah tepat kerana tindakan itu sebagai usaha mengurangkan risiko jangkitan dalam kalangan pendidik dan pelajar. Meskipun kerajaan belum mewajibkan rakyat mendapatkan suntikan, pelbagai kelonggaran diberikan hanya kepada penerima vaksin lengkap. 2,269 pelajar Universiti Malaysia Terengganu UMT mendapat kebenaran masuk ke kampus secara berperingkat bermula hari ini sehingga 18 November depan. Bagi mengekang penularan wabak COVID-19, lebih 9,600 kit ujian disediakan untuk kegunaan di kampus. Pelajar yang mempunyai gejala tetapi ujian COVID-19 didapati negatif akan menjalani proses pengasingan selama 10 hari di blok khas Kolej Kediaman. Tinjauan di UMT mendapati sesi pendaftaran pelajar baru berjalan lancar. Semua yang hadir ketika sesi pendaftaran mengikut garis panduan atau SOP ditetapkan. Difahamkan, pembelajaran hybrid iaitu pembelajaran bersemuka untuk pelajar dalam kampus dan pembelajaran dalam talian untuk pelajar luar kampus akan berlaku serentak selepas ini. Sepanjang mereka berada di kampus UMT ini, sama ada di dalam ataupun di luar, kita beri nilai bergantung pada mereka dan juga pensyarah mereka untuk mengadakan sama ada face to face secara kata itu 50% dalam kelas dan juga secara hybrid lah. Sekiranya mereka tinggal di rumah ataupun di asrama, mereka masih lagi dapat mengikuti dia punya kuliah seperti biasa. Selain itu, pelajar berkeperluan turut dibenarkan ke kampus ialah pelajar praktikal daripada program pengajian peringkat diploma, ijazah sarjana muda dan pasca siswazah yang memerlukan praktikal, makmal, klinikal, studio, bengkel dan peralatan khas. Kebenaran dapat belajar di kampus turut disambut baik ibu bapa dan pelajar. Saya rasa bersyukurlah sebab dapat masuk asrama. Mudah untuk belajar dengan kawan-kawan. Sebab kalau belajar dekat rumah, terhad sikit kan. Communication tu susah. Kalau duduk kat asrama ni boleh buat study group, face to face. Sebab saya rasa face to face lagi berkesan lah. Ini satu pengalaman baru lah bagi saya. And then tak sangka jugalah akhirnya dia boleh juga masuk dekat asrama kan, tinggal di college. Kalau tengok dia sebelum ni online macam struggle sikit lah, walaupun dia boleh adapt tapi dia biasa dia suka study group. Selain pelajar, staf akademik dan bukan akademik lengkap vaksin juga dibenar masuk kampus tertakluk kapasiti semasa.
Dalam keterbatasan akibat pandemik COVID-19, Persekutuan Pengakap Perlis meneruskan acara tahunan Jota Joti 2021 secara dalam talian yang disertai ahlinya dari rumah masing-masing dengan menggunakan peralatan komunikasi radio dipanggil radio amatur. Ahli pengakap dan pemimpin saling cuba berhubung dengan kem Jota Joti yang lain bagi melakukan sesi perkenalan tanpa batasan jarak. Secara terlangsung, ia meningkatkan kemahiran ikhtiar hidup yang menjadi sebahagian daripada nilai yang dipelajari ahlinya. Jota bermaksud jamboree di udara, manakala Joti adalah jamboree di internet. Istilah jamboree itu sendiri sebenarnya merujuk kepada satu perhimpunan besar. Lazimnya, kedua-dua acara ini berlangsung setiap tahun pada minggu ketiga bulan Oktober yang menjadi acara perhimpunan pengakap terbesar dunia. Walaupun agak kekok, kumpulan murid tahun 3 hingga 6 ini tetap bersemangat menjalani acara tahunan itu dalam kebiasaan norma baru. Joti melalui walkie-talkie oleh seseorang yang di luar negeri. Cakap dengan orang pengangkat luar negeri. Tak. Menerusi acara Joti pula, terdapat beberapa soalan kuis yang berasaskan pelajaran asas dalam radio amatur untuk dijawab oleh pesertanya. Buat kuis dalam Jota Joti pengakap. Setiap tahun memang kena buat tu? Ya. Tahun lepas buat macam mana? Buat dekat sekolah. Kita bawa soalan kuis Jota Joti ni, adik akan dapat apa? Kita akan dapat rencana digital. Rencana digital tu untuk apa tu? Untuk pakaian uniform. Acara ini mendapat sokongan penuh ibu bapa murid yang terlibat. Kata mereka, banyak perubahan terutama dari segi disiplin anak-anak dapat dilihat selepas mereka melibatkan diri dalam pengakap. Kita nampak dia lebih macam berdisiplin. Sebab kita tengok bila dia memakai uniform ni, jadi kadang-kadang kita tengok dari segi perubahan watak dia pun dia akan jadi macam lebih berdisiplin kan, mendengar kata macam itulah. Dalam pada itu, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Perlis Azmi Abdullah berkata, pihaknya sering berkongsi aktiviti yang dianjurkan pertubuhan itu dengan kumpulan masyarakat sebagai salah satu usaha menggalakkan lebih ramai penyertaan tanpa mengira latar belakang dan usia. Pada masa sama, pihaknya mahu menepis tanggapan salah kebanyakan pihak yang meletakkan pengakap sinonim dengan perkhemahan dan cara ikatan semata-mata, sedangkan ia sebenarnya lebih daripada itu dan turut merangkumi kemahiran ikhtiar hidup dalam pelbagai aspek. Untuk rekod, terdapat 35 buah sekolah di seluruh negeri itu yang berdaftar dengan Persekutuan Pengakap Malaysia. 12 daripadanya adalah sekolah menengah, manakala selebihnya sekolah rendah. Terdapat kira-kira 1,800 ahli pengakap berdaftar di seluruh negeri Perlis seawal usia 6 tahun sehingga yang paling tua 78 tahun. Bertemu kembali. Muzium Perlombongan Bukit Besi di Dungun, Terengganu bakal jadi sebuah pusat penyelidikan bagi pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di negeri berkenaan. Pembukaan muzium bukan sekadar tarikan pelancongan, malah dimanfaatkan untuk kajian geologi.
Pengerusi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah, Datuk Razali Idris berkata, sehingga kini muzium berkenaan yang diletakkan di bawah pengurusan pihaknya telah pun mengadakan 2 perjanjian persefahaman MOU dengan 2 IPT awam di negeri itu. IPTA terbabit ialah Universiti Malaysia Terengganu UMT dan Institut Teknologi Mara UiTM Cawangan Bukit Besi yang bakal menawarkan kursus jangka pendek dalam bidang geologi. MOU dengan UMT merangkumi aspek kerjasama akademik, pelancongan, perkongsian sumber dan kepakaran. Manakala UiTM Terengganu memfokus kepada pembangunan sosioekonomi, pendidikan kemahiran dan industri pelancongan di wilayah itu. Fokus UMT adalah flora, fauna dan kajian geologi dalam Tasik Kenyek. Tapi lain pula dengan UiTM. UiTM ni banyak menjuruskan kepada sekitar kawasan wilayah ketengah yang tak terbabit dengan Tasik Kenyek. Bandar Bukit Besi adalah sebuah bandar perlombongan biji besi suatu masa dahulu dan kini dijadikan destinasi pelancongan. Muzium Bukit Besi yang terletak di Bandar Perlombongan Bukit Besi bernilai kira-kira RM4 juta dibuka kepada pengunjung bermula 15 Oktober lalu, dilengkapi dengan pelbagai monumen sedia ada. Pelakon dan pengarah filem Rusia yang pergi ke angkasa lepas untuk menjalani penggambaran pulang ke bumi hari ini. Yulia Persil dan Klim Shipenko mendarat dengan kapal angkasa Soyuz MS-18 di Kazakhstan bersama kosmonot Oleg Novitsky selepas 12 hari berada di stesen angkasa lepas antarabangsa ISS. Kedua-dua penggiat seni itu berlepas awal bulan ini untuk menjalani penggambaran filem The Challenge. Jika disiapkan mengikut jadual, Rusia bakal catat rekod sebagai negara pertama menjalani penggambaran filem di angkasa lepas, sekaligus mengenepikan projek Hollywood yang diumum tahun lalu membabitkan pelakon Tom Cruise. The Challenge berkisarkan seorang pakar bedah yang dihantar ke ISS untuk menyelamatkan seorang kosmonot. Sebagai rempah paling mahal di dunia, harga saffron tulen boleh mencecah RM40,000 sekilogram dengan sebanyak 150 kuntum bunga diperlukan hanya untuk mendapatkan 1 gram saffron. Apa yang membuatkan rempah ini sangat mahal? Saffron adalah stigma merah bagi bunga crocus sativus. Setiap bunga crocus ini mempunyai 3 stigma kecil yang perlu dipetik dengan berhati-hati menggunakan tangan. Tiada mesin yang dapat melakukan kerja-kerja halus dan sangat teliti untuk menuai benang nipis ini. Jumlah saffron yang diperolehi bagi setiap bunga hanyalah 0.006 gram. Untuk mendapatkan 1 kilogram saffron yang berkualiti tinggi, ia memerlukan kerja buruh manual yang sukar selama 40 jam. Saffron yang paling mahal biasanya terdiri daripada bahagian hujung stigma bunga. Bagi grade yang lebih berkualiti, helaian kuning stigma dibuang, meninggalkan hanya sehelai saffron panjang berwarna merah. Rasa saffron bergantung kepada hujan, suhu dan tanah. Saffron Kashmir dikenali sebagai saffron yang paling berkualiti tinggi di dunia. Walaupun tanaman ini memerlukan kerja yang sukar dan kawasan yang luas, namun ia mendapat permintaan yang tinggi. Lebih daripada 200 metrik tan helaian saffron dituai setiap tahun di seluruh dunia, melibatkan 30 bilion bunga. Sukan berlangsung ketika ini perlawanan akhir Piala Thomas, pertemuan China menentang Indonesia. Pastinya misi China untuk bergelaran berganda selepas kejayaan pemain wanitanya menjulang kejuaraan Piala Uber. Pada perlawanan akhir semalam, skuad Piala Uber China menewaskan juara bertahan Jepun 3-1. China bagaimanapun dikejutkan dengan mata pertama yang diraih juara bertahan itu menerusi Akane Yamaguchi. Yamaguchi mengalahkan Chen Yufei 21-18, 21-10. Keadaan kembali seimbang apabila China menyamakan kedudukan satu sama. Gandingan Chen Ching Chen, Jia Yifan yang berdepan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto bertarung hebat pada saingan yang berlarutan sejam 57 minit sebelum kemenangan berpihak kepada pasangan China 29-27, 15-21, 21-18. Giliran China mendahului 2-1 menerusi perseorangan kedua He Bingqiao yang mengalahkan Sayaka Takahashi. Bingqiao menang mudah 21-9, 21-8. China mengesahkan kejuaraan menerusi bergu kedua Huang Dongping, Li Wenwei. Mereka menang ke atas Misaki Matsumoto, Nami Matsuyama pada aksi sengit dengan mata 24-22, 23-21. Kejuaraan kali ke-15 China ini sekaligus menebus kehampaan terkandas di separuh akhir kepada Thailand pada edisi 2018.
Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Itu pendekatan sebuah kelab hoki yang berpengkalan di Kuala Lumpur, Hockademy. Menerusi program pembangunan Hockademy, pemain seawal usia 5 tahun akan didedahkan dengan pelbagai teknik untuk memastikan minat dan potensi dimiliki mereka meniti perkembangan yang betul. Sejak 2019, inilah senario hujung minggu di Stadium Hoki Nasional Padang 1 Bukit Jalil. Pasti mencuri hati dengan melihat si cilik memegang kayu hoki, seterusnya menunggu arahan jurulatih. Minat mereka seharusnya terus dicambah dan potensi yang dimiliki tidak sepatutnya bernoktah di situ sahaja. Namun, setiap usaha tanpa diduga terjadi juga kekangan, memaksa program ini tidak dapat diteruskan secara fizikal apabila pandemik COVID-19 melanda. Pendekatan diubah dengan pembelajaran secara dalam talian sehinggalah suasana semakin pulih. Nampak banyak perubahan daripada pemain sebab diorang dah mula membina diorang punya otot-otot penting, like for example kaki, calf muscle, hamstring, arms. So sekarang kita dah mula fokus daripada segi tactical and technical, and also kita cuba terapkan juga physical a bit. Mungkin masih terlalu awal untuk melihat perjalanan fasa berikutnya buat anak-anak ini. Namun sekurang-kurangnya mereka berada di landasan yang betul. Minat? Jadi dah banyak belajar Fahira? Banyak. Apa yang kita belajar? Cara menolak dengan pukul. Sebab nak wakil negara. Dribble, tahan bola, pegang kain dengan betul. Perubahan saya rasa saya memang dapat baca game dengan lebih baik. Saya punya basic pun improve and also my skills also improve as well. Program pembangunan Hockademy terbuka kepada semua pemain dalam lingkungan usia 5 hingga 15 tahun. Tenaga pengajarnya dibarisi jurulatih profesional berpengalaman luas, malah ada yang berkelana di Eropah. Program kita insyaAllah lepas PKP ini kita akan juga menjemput kelab di luar negara untuk hadir ke Malaysia dan buat program what we call it an exchange hockey program yang kita nak terapkan, dan juga hoki-hoki player-player yang ada ni mungkin kita akan bawa ke luar negara juga. So demi exposure kita akan buat secara seperti di Eropah. Itu yang baru anak-anak kita boleh improve. Sementara itu, anggota keluarga yang mengikuti penyertaan anak-anak mereka dalam program pembangunan Hockademy mengakui inilah antara medium yang sesuai menggilap bakat, seterusnya mengembangkan potensi anak-anak mereka. Kita nak expose dia punya kemahiran dan lain. Jadi sedegi bentuk sukan antaranya inilah salah satu dah untuk join kelab Hockademy ni kan. Jadi sebenarnya nak bagi pendekatan dia punya expose terhadap apa jenis sukan ke apa semua kan. Jadi inilah antara salah satu aktiviti untuk bagi dia di segi fizikal. Saya tengok banyak improvement lah sebab dia punya coach dia akan train fokus dekat kalau keeper. So dia tak adalah bercampur. So budak-budak boleh fokus. So banyak skill dia orang boleh belajar. Ada juga yang melahirkan harapan pendedahan di Hockademy mampu merealisasikan impian untuk melihat anak mereka menyarung jersey skuad negara. Memang niat saya lah untuk tengok dia progress jadi pemain kebangsaan kalau boleh lah. Jadi I think this is the right field lah. Jadi program pun memang bagus and buat masa ni dia okey lah, dia ada minat. Hope he can become a national player lah in future. Mengakhiri buletin didik malam ini, Bandar Cordoba, Sepanyol bertukar wajah menjadi lokasi festival terbuka sempena pertandingan bunga antarabangsa. Saya Fazilah Hani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.